Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abah kau mula bersuara mengatakan dia menarik lafaz lega, menarik lafaz kegembiraan atas pemenjaraan Datuk Seri Najib Tun Razak. Inilah antara orang-orang yang hati punya ataupun jiwa dia, orang-orang yang jiwa keras, jiwa busuk, jiwa yang penuh dengan dendam kesumat. Satu orang daripada dulu mengatakan adalah Jawa Totok, dan rupanya dia adalah Jawa yang cukup berdendam sesama Islam, sesama Melayu, yang akhirnya menyebabkan sahabat dia yang pernah bekerjasama dengan dia dahulu terpenjara atas dasar ataupun atas tuduhan-tuduhan yang telah dia lemparkan sebelum ini. Jadi kita tengok, kita imbas balik kembali waktu ketika mana Datuk Seri Najib bekerjasama dengan Jawa ni kan, Jawa Muhyiddin ni, Wak Din ni, ketika mana perjalanan ataupun tata cara ataupun susunan atur Datuk Seri Najib dalam mengemudi negara ini telah banyak diganggu oleh Datuk Seri Muhyiddin atau Wak Din ni kan. Dia banyak mengganggu perjalanan pemerintahan Datuk Seri Najib ni dengan membuat tuduhan macam-macam, kononnya untuk melibat kononnya untuk menjaga negara daripada sebarang khilafah rasuah. Tapi adakah anda percaya Wak ni tidak pernah melakukan unsur-unsur yang sebegini? Jadi kita semua betul-betul tahu benda perkara ini adalah satu perkara yang biasa dalam pemerintahan negara ni, sama ada anda melihatnya dari sudut positif ataupun anda melihatnya daripada sudut negatif. Jadi dalam kes macam ni saya fikir inilah kita nak tanyakan bahawa ketika mana Najib dengan Wak ni, sama ada Najib tidak nampak Wak Din ni sebulu dengan cara pemerintahan dia, lalu Datuk Seri Najib pecat beliau daripada kabinet dan melantik Datuk Seri Zahid Hamidi menggantikannya sebagai timbalan presiden, sebagai timbalan Perdana Menteri. Jadi apa yang Wak Din lakukan dengan dendam kesumat beliau ni, dia buka satu lagi peti. Tapi ketahuilah bahawa Datuk Seri Najib ketika pemecatan beliau daripada kabinet, Datuk Seri Najib tak pernah tuduh pun dengan apa-apa tuduhan. Apa yang Datuk Seri Najib buat adalah dia minta si Wak ni keluar daripada kabinet sebab apa dia ada arah tuju dia tersendiri, jangan ganggu dia. Jadi ketika pemecatan tersebut, anak Wak Din ni pernah beritahu dekat ayah dia, sila hati-hati takut polis datang rumah. Tapi sepanjang beliau daripada beliau dipecat sampai ke hari ni, tak ada pun sebarang tuduhan, tak ada pun sebarang ancaman yang diberikan oleh Datuk Seri pada beliau. Dan itulah dia, disebabkan itulah Wak Din ni, Wak Jawa Totok ni telah menggunakan kesempatan yang ada itu untuk susun strategi untuk menyerang Datuk Seri Najib dengan bentuknya dengan melahirkan atau mewujudkan parti yang baru, semata-mata untuk niat kesumat, dendam kesumat dia adalah untuk melawan UMNO ni. Itulah dendam dia. Maksudnya dendam itu adalah persendirian dia. Dia dendam dengan diri sendiri dia terhadap UMNO, sampai dia tubuhkan satu parti, pecah lagi bangsa Melayu. Pecah lagi bangsa Melayu tu selepas PRU 14, parti dia merupakan antara parti yang tersikit kerusi di Parlimen. Apa dia bila buat? Dia membuatkan scheme of things. Dia panggil budak-budak UMNO ni, semua MP-MP UMNO yang bacul ni untuk join dia. Nampak tak dia punya dendam tu? Dia panggil MP-MP UMNO ni join dia tu supaya dia kuat, dia boleh lawan bos lama dia. Semata-mata dendam kesumat seorang Jawa ni kan. Jadi ini memperlihatkan bahawa ini sebenarnya hakikat dia bukan untuk dia memerintah tu bukan untuk menjadikan negara tu gemilang. Ketika zaman pemerintahan dia selama beberapa bulan tu, hampir berapa puluh bilion, ratus bilion habis begitu saja tanpa sebarang pendapatan. Dia ni dendam ni memang dendam yang tahap maksimum sebenarnya. Dia bukan seorang pemerintah negarawan yang ulung. Dia adalah seorang pendendam yang cukup hebat. Suka memandang orang, tak ada misi dalam pemerintahan dia, hanya semata-mata duduk di jawatan Perdana Menteri, khususnya untuk menyusun strategi untuk lawan ni, untuk bunuh semua musuh-musuh politiknya, terutama daripada UMNO.
kita lihat macam mana dia punya strategi dia. Dia attack hanya pada UMNO saja. Dia tidak pernah attack pada DAP, dia attack pada PKR ataupun pada PAN. Apa yang dia nak attack pada UMNO, rakan yang pernah bersama susah senang dahulu di dalam UMNO, dia cuba sedemikian attack gila-gila sampai terpecahnya umat Melayu dengan banyaknya parti-parti Melayu yang ada pada ketika ini. Dan sekarang ni dia telah racun bagaimana PAS ni bergabung dalam UMNO dalam Muafakat Nasional, juga dengan jahat dan dengan sifat dendam dengki beliau ni. Dia ajak PAS join dia, ajak PAS join Parti Perikatan Nasional semata-mata untuk melemahkan UMNO. Inilah hala tuju wak ni kan, wak Jawa ni kan, untuk politik tanah air. Maknanya cara pemerintahan atau cara hala tuju itu bukan untuk kesenangan umat ataupun kesenangan Malaysia pada keseluruhan, tetapi untuk kesenangan diri dia. Bagaimana dia nak berdendam, macam mana dia masai di inaya ke konon-kononnya ketika mana dipecat ketika menjadi Perdana Menteri dahulu. Jadi dengan tengok, dengan susun jalan kerja yang kita baca daripada dibukanya dipecat, ketika mana Datuk Seri Najib tidak buat apa-apa pun pada dia, tak ada balas dendam pun, dia sekadar pecat, kau belah, kau beri, kau buat kerja kau. Tak ada pun dia kata dipecat, dia ambil tindakan, buat masuk kes rasuah, tak ada. Bagi Datuk Seri Najib, dia bersangka baik, kau belah pada aku, aku ada hal tuju aku nak buat untuk negara ni, jangan ganggu. Jadi itulah yang menyebabkan Datuk Seri Najib terpaksa pecat dia. Tapi wak ni, wak totok ni, dia bukan fikir macam tu. Dia fikir dia nak jawatan Perdana Menteri ni semata-mata untuk mendapatkan habuan dia tersendiri, semata-mata untuk mencari mileage politik beliau yang nampak rakus dan nampak terlalu menjerumus atau menjadikan negara kita ini penuh dengan hasad dengki, dendam mendendam sesama. Inilah sistem politik atau gaya politik yang biasa ditunjukkan dalam PKR, PH dan juga parti-parti gabungan dalam PH ni. Sifat dendam kesumat ni, itu yang Wak Din ni belajar daripada PH tu. Simpan jiwa penuh dendam. Inilah bila keadaan ini berlaku, bila gajah dengan gajah bergaduh, yang ruginya adalah ni umat-umat Melayu ni di satu Malaysia ni. Yang untungnya siapa? Ni puak-puak DAP ni. Inilah kesannya bila gajah dengan gajah bergaduh. Satu gajah menghala ke cuba mengarahkan negara ke satu arah, satu lagi gajah Jawa ni cuba untuk mengejas atau mengganggu perjalanan yang telah dirancang oleh Datuk Seri Najib. Jadi sebab apa kita nampak kalau Datuk Seri Najib ni memerintah lagi di Malaysia ni, aku fikir negara akan berada pada situasi yang kita mungkin tak dapat nak gambarkan. Mungkin sesuatu yang lagi menarik, yang lagi hebat akan berlangsung dalam negara kita. Tapi ialah puak-puak ni, puak-puak penentang musuh-musuh ni, mereka tahu kalau Najib lagi memerintah ni, lagi meriah Malaysia ni atau lagi semakin maju Malaysia ni, mereka tidak dapat lagi bertanding dengan aman dalam politik Malaysia. Itu yang terjadi bila mana Datuk Seri Najib hanya menggunakan Facebook dapat menumbangkan dua kerajaan PH dan juga kerajaan Wak Din ni kan, dengan menggunakan Facebook saja. Ini menunjukkan bahawa ketokohan Datuk Seri Najib Razak ni, dia ada cara mengawal keadaan dan ada cara menghalakan negara satu arah yang kita nampak ada hala tuju berbanding apa yang Wak Din ni buat, yang hanya duduk di situ simpan dendam, buat strategi untuk kalahkan musuh-musuh daripada bangsanya sendiri. Jadi itulah kesimpulan saya dapat ni adalah Nasir Muhyiddin Yassin ni adalah seorang manusia yang jiwa dia penuh dendam, tidak pernah aman. Hidup dia berfikirkan macam mana nak pegang negara ini mengikut pemikiran dia dan mengikut hawa nafsu dia. Semata-mata ada sifat dendam. Kerana apa? Dia nafikan jawatannya ke sebelum ini, tapi dia akhirnya orang akan tahu juga siapa Wak Din ni kan, yang cukup tidak memberi banyak manfaat pada negara, hanya hidup dendam mendendami seperti mana yang dilakukan oleh puak Perikatan Pakatan Harapan. Jadi fikirkan dan cuba kita dapatkan gambaran bahawa itulah sebenarnya Muhyiddin Yassin yang tak kenal sebelum ni. Allahu Akbar. Jumpa lagi episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.